Bab kedua, bertayamum ketika hadar, yakni tidak bermusafir. Apabila seseorang tidak mendapati air dan bimbang akan terlepas waktu salat, pada pendapat Atha, bertayamum dalam keadaan itu dibolehkan. Pendapat Hasan berhubung dengan orang sakit yang mempunyai air, tetapi dia tidak mendapati orang yang boleh memberikan atau menghulurkan air itu kepadanya, ia boleh bertayamum. Ibnu Umar datang daripada tanahnya di Juruf waktu asar, masuk ketika beliau berada di Marbadin Na'am. Beliau terus bersalat, yakni dengan bertayamum, kemudian baru masuk ke Madinah. Matahari pada ketika itu masih lagi tinggi, yakni waktu asar masih lagi luas, tetapi beliau tidak mengulangi salat. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-A'raj, katanya, aku telah mendengar Umair bekas hamba Ibnu Abbas, katanya, saya dan Abdullah bin Yasar bekas hamba Maimunah pernah mengunjungi Abi Juhaym bin Al-Harith bin As-Simma Al-Ansari. Abu Juhaym bercerita, katanya, pernah Nabi SAW datang dari arah Bi'ri Jamal. Beliau ditemui seorang lelaki. Lelaki itu memberi salam kepadanya, tetapi Nabi SAW tidak menjawab salamnya, malah terus pergi ke dinding. Lalu, yakni setelah menepuk tangan ke dinding, beliau menyapu muka dan kedua belah tangannya. Kemudian barulah dijawabnya salam orang itu. Bab ketiga, bolehkah seseorang yang bertayamum itu meniup debu yang terlekat pada kedua tangannya? Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Abdurrahman bin Abza daripada ayahnya, katanya, ada seorang lelaki datang berjumpa Umar bin Al-Khattab. Lalu dia bertanya, bagaimana kalau aku berjunub tetapi tidak menemui air? Ammar pun berkata kepada Umar bin Al-Khattab, masih ingatkah lagi engkau ketika kita dalam satu perjalanan, aku dan engkau telah berjunub? Adapun engkau tidak bersalat, aku sendiri pula bersalat setelah berguling-guling di atas tanah. Bila aku ceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW, beliau terus bersabda, buat begini sahaja sudah memadai kepadamu. Sambil Nabi SAW menepuk kedua belah tangan, kedua belah tapak tangannya ke tanah. Setelah meniup tangannya, beliau menyapu dengannya muka dan kedua belah tapak tangan, yakni bahagian belakangnya, kedua belah tapak tangannya hingga ke pergelangan. Itu dua bab yang kita baca saat ni. Tiap-tiap satunya mengandungi hanya satu hadis sahaja. Kita balik semula kepada tajuk tadi. Tajuk ni bab yang kedua, tayamum ketika hadar. Tayamum ketika seseorang itu tidak dalam musafir, boleh ke tak boleh? Itu persoalannya. Kita bertayamum ketika tak pergi mana-mana lah, ketika duduk di tempat kita. Itu yang dimaksudkan dengan hadar. Sama ada kita tu seorang mustautin ke atau mukim, dalam istilahnya seorang yang bermukim, tak kira lah, itu kira dalam hadar orang panggil. Hadar itu maksudnya tempat, bandar,
ataupun orang ramai lah ada, perkampungan ke ataupun bandar ke, boleh jadi belaka. Tempat yang ada orang lah, tempat yang berpenghuni. Boleh ke tidak? Dia dari segi kedudukan orang ni, berkait dengan hukum, dia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya kita panggil mustautin. Mustautin tu seseorang yang menjadikan sesuatu tempat sebagai watannya ataupun tempat tinggalnya yang tetap buat selama-lamanya, tidak ada maksud nak pindah lah kira-kira dia. Itu orang panggil mustautin. Yang kedua ialah mukim. Mukim ni bahasa kita tu daripada bahasa Arab juga, tapi maknanya lagu lain dah. Asalnya mukim, orang yang bermukim. Orang yang bermukim ialah seseorang yang duduk di sesuatu tempat dengan agak lama. Dengan agak lama. Dan dia, walau bagaimanapun, dia ada maksud untuk balik ke tempat asalnya, atau akan pergi duduk dengan tetap di sesuatu tempat yang lain, bukan tempat asalnya pun tak apalah, tapi tempat lain. Dia ada maksud tu, ada niat tu. Duduklah 10 tahun pun, itu bermukim, orang panggil mukim, bukan mustautin. Yang ketiga ialah musafir. Musafir ialah orang yang dalam perjalanan. Kemudian ada perbezaan pendapat ulama pula dari segi selama mana ke perjalanan itu, berapa jauh jaraknya, baru orang panggil musafir. Itu memang ada khilaf, ada perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini. Walau bagaimanapun, kira-kiranya dia tidak duduk lama seperti orang bermukim lah, dalam takrif masing-masing. Dan dia dalam perjalanan, sama ada nak pergi ke tempat lain, singgah di situ, atau sampai ke tempat yang dituju tu, tapi tidak lama. Tidak lama tu beza pendapat lah, berapa hari. Itu ada khilaf lah. Itu kalau kita nak bincang dalam bab semaya tu akan ada lah. Orang panggil jarak yang harus seseorang tu boleh qasar semaya dia tu, di situ ada khilaf. Itulah yang dikatakan musafir. 3 ni hukum dia ada kadang-kadangnya berbeza. Misalnya kita kata hukum jemaah, semaya jemaah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, yang dikiranya 40 orang tu kena cukup. Orang lelaki 40 orang yang balik apa semua tu, yang mustautin. Itu yang dikira. Kalau tak cukup seorang pun tak sah. Cukup 40 orang dia kena dengar berlaku. Untuk imam, untuk khatib lah, untuk khutbah dia kena dengar. Tak dengar seorang pun tak boleh dah. Lindung ke duduk di luar ke, tak dengar. Kalau kita kata pasal speaker tu, kita kata pembesar suara tu mampu, tak dengar, tak boleh. Kalau mampu tak dengar orang luar, tak boleh. Dia kena 40 orang tu memang dengar. Kalau lebih tu tak apa dah. Lebih tu tak apa lah. Tapi sekurang-kurangnya kena 40 orang. Dia mustautin, mungkin tak boleh. Tapi kita kata itu masjid mungkin, tempat orang sembahyang jemaah. Itu istilah kita. Itu istilah kita. Maksud mungkin ni tak kira. Misalnya tempat orang mengaji kan, orang pergi mengaji di situ, di universiti ke, di madrasah ke, di mana-mana dah. Pergi ngaji ramah. Tapi dia masing-masing ada maksud nak balik tu, nak pergi ke lain, bukan nak duduk situ. Pondok kau kita kata, dia duduk sementara je situ. Tak kira tu hak tu. Itu tak kira. Itu kalau pengikut mazhab Syafi'i. Waktu banyaklah pula perincian dia, perbahasannya. Nak rayaknya best. Begitu juga musafir, orang tak kira. Untuk sembahyang jemaah tak kira. Yang dikira mustautin. Itu kena beza. Mustautin ialah orang yang menjadikan sesuatu tempat tu sebagai tempat tinggalnya yang tetap. Tidak ada maksud dia nak berpindah ke lain.